Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyi lagu Rayakan Yesus Rayakan. Hari ini kita menyambut hari Easter. Seluruh dunia menyambut hari Easter. Mari kita nyanyi. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat menyambut hari Paskah. Walaupun kita tak dapat berkumpul sebagai satu keluarga di gereja, tapi kita puji Tuhan, kita masih boleh menyambut hari Paskah di rumah masing-masing. Hari ini hari nak kongsi sedikit tentang satu wabak yang kita baca dalam dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Kamu boleh buka Alkitab kamu ayat 1. Sekali lagi murka Tuhan menyala terhadap orang Israel. Kita tak tahu mengapa Tuhan murka terhadap orang Israel. Apakah dosa-dosa yang mereka telah buat menyebabkan Allah murka terhadap mereka? Dan kita terus baca Raja Daud. Dia seperti kita teruskan baca firman-Nya. Itu firman Raja Daud. Pergilah, jalankan bancian atas warga Israel dan warga Yehuda. Ini dia telah menyuruh Yoab. Dia kata, pergilah, buat satu bancian. Saya mau tahu berapakah askar-askar yang kita ada dalam tentera. Dan kita baca dalam ayat 3, kata Yoab kepada raja, semoga Tuhan, Allah Tuhanku, menambah bilangan umat ini 100 kali ganda daripada jumlah mereka sekarang. Maksudnya Yoab tak bersetuju dengan firman Raja Daud. Bukan sebab banci itu satu dosa. Kita tahu dalam sejarah orang Israel, mereka telah buat bancian beberapa kali. Tapi tujuan mereka buat bancian jauh beza dari tujuan Raja Daud yang buat di sini. Raja Daud mungkin dia nak rasa bangga. Dia kata, wah, saya mahu tahu kekuatan tentera saya. Raja Daud memang seorang yang setia kepada Allah. Tapi di sini mungkin sebagai seorang manusia, dia mahu tahu, saya mahu tahu kekuatan tentera. Walaupun dia selalu gantung kepada Allah. Tapi ini manusia dah.
Kadang-kadang kita pun rasa macam Raja Daud. Kita tahu, tengok saya sekarang dah kaya, saya sekarang dah popular. Mungkin ini dalam bahasa Inggeris self-pride. Dia kata, wah, saya mau tengok, saya mau tahu berapa kuat tentera saya. Ini pride. Dan selepas dia telah suruh Yoab buat bancian, dia pun rasa sedih. Ayat 10, akan tetapi hati nurani Daud terusik setelah dia menghitung umat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan. Tengok. Sebab ini bukan satu yang Tuhan suruh dia buat. Dia telah buat sebab dia ingat, saya mahu tahu kekuatan tentera saya. Dan bila dia dengar jumlah askar, mungkin dia perasa bangga. Dia kata, wah, tengok, saya sekarang seorang raja yang paling kuat. Tengok, saya ada satu tentera yang paling kuat di sini. Tapi sebagai seorang yang selalu setia kepada Tuhan, dia pun rasa sedih. Itu dia kata ni, akan tetapi hati nurani Daud terusik setelah dia menghitung umat. Saya terus baca ayat 10. Aku sangat berdosa dengan perbuatan ini. Sekarang ya Tuhan, semoga Engkau menjauhkan kesalahan hamba-Mu ini, kerana perbuatan ini sangat bodoh. Tengok, dia mengaku. Ini yang satu yang Padri memang suka tentang Raja Daud. Bila dia tak berdosa, dia tak salahkan orang lain. Macam kita baca dalam Kejadian 3. Bila Hawa tanya Adam, mengapa adakah kamu telah makan dari pokok yang saya telah larang? Dia kata, bukan saya, isteri saya yang suruh saya makan. Dia tak mengaku dia telah langgar perintah Tuhan. Dan bila Tuhan tanya isteri dia, Ewa dia pun tak mengaku. Dia kata, bukan saya. Ulang. Ini manusia, bukan? Kita suka tunjuk tangan kepada orang lain. Yang satu kita kata, bukan saya yang buat salah, bukan saya yang dosa, saya terpaksa. Kadang-kadang saya dalam situasi itu, oleh itu saya terpaksa buat sesuatu, saya terpaksa buat berdosa. Ini bukan Raja Daud. Dia tak menyalahkan orang lain. Bila dia dosa, dia kata, saya telah berdosa. Dia kata, saya telah berdosa. Dia tak tunjuk tangan kepada orang lain. Dia mengaku dosa dia. Ini satu yang kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Bila kita berdosa, kita mesti mengaku saya tak berdosa. Bila kita membaca firman, bila kita membaca firman Tuhan, bila kita dengar firman Tuhan, bila Roh Kudus tunjuk kepada kita sesuatu kelemahan atau dosa, kita mesti bersedia untuk mengaku dosa kita. Dan kita dibaca di sini, dia kata, sekarang ya Tuhan, semoga Engkau menjauhkanlah kesalahan hamba ini, kerana perbuatan ini sangat bodoh. Dia mengaku. Dia terus mengaku. Dalam dunia ini, sekarang kita menghadapi masalah COVID-19. Kadang-kadang kita ada yang kata, ini dosa siapa? Ada yang kata ini sebab ini dosa dunia. Dunia ini sudah jauh daripada firman Tuhan. Dunia ini telah penuh dengan kegelapan, dengan dosa-dosa. Kita suka tunjuk kepada, dunia ini sudah
jatuh, bukan dunia. Jangan kata dunia telah dalam kegelapan. Kita mesti tanya macam mana kehidupan saya. Sebab Tuhan telah memanggil kita supaya setiap orang yang mengikut Yesus mesti jadi pelita dalam dunia ini. Jangan kata, wah bilik ini gelap. Kalau bilik gelap, bukalah lampu. Kalau tak ada karen, gunakan pelita. Jangan kata dunia ini dah gelap dengan dosa. Kita mesti hidup sebagai cahaya dalam dunia ini. Kita mesti bersinar dalam dunia ini. Kita mesti hidup sebagai garam dalam dunia ini. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai Kristian. Jangan kata dunia ini dalam kegelapan. Kalau dunia ini kegelapan, sebab pengikut-pengikut Yesus telah hilang garam dalam kehidupan kita. Kalau dunia ini dalam kegelapan, kalau COVID ini adalah sebab dosa, sebab gereja dah jauh daripada firman Tuhan, kita mesti gaji, kita mesti tanya, adakah kehidupan saya, adakah kehidupan gereja mengikut firman Tuhan? Kadang-kadang kita boleh gunakan pengetahuan kita. Kita kata, ini boleh lah. Walaupun firman Tuhan kata tak boleh, ini adalah satu dosa, kita kata boleh lah. Sebab kita hidup dalam dunia, kita mesti menerima ini. Bukan. Raja Daud dia kata, dia mengaku dosa dia. Dia kata, saya dah buat sesuatu perkara yang bodoh, dia kata. Ini yang kita belajar dari sini. Dan Pak Pari terus akan baca ayat 13. Dan Tuhan telah hantar seorang kepada Raja Daud. Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, adakah engkau pilih 3 tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri selama 3 bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau akankah kau pilih 3 hari wabak sampah di negerimu? Tuhan telah memberi dia 3 pilihan. Dia kata, kamu dah dosa, okey, saya boleh maafkan kamu. Selepas Raja Daud telah dosa, berzina dengan anak Bathsheba, Tuhan bila dia bertobat, Allah telah maafkan dia. Tapi kita mesti ada tanggunglah, ada tanggungjawab, betul. Kita tak boleh kata saya ada dosa, Tuhan minta maaf, okey, lepaskan saya, bebaskan saya. Mesti ada konsekuensi. Dan Tuhan kata, okey, saya boleh maaf, tapi ini adalah hukuman saya. Kau mesti pilih. Dan dia kata, kau pilih dah. Dan itu Raja Daud telah pilih 3 hari wabak sabar. Di sini dikata ni ya. Mari akan nak baca sekali untuk kamu. Atau akankah kau pilih 3 hari wabak sampah di negerimu? Ini sekarang kita menghadapi satu wabak sampah. Beribu-ribu orang telah meninggal. Kita sedang menghadapi bermacam-macam masalah. Adakah ini sebab dosa kita? Jangan kata ini adakah dosa kerajaan, adakah dosa dunia. Kita mesti tanya, adakah COVID-19 disebabkan oleh sebab dosa saya, dosa gereja? Apakah tanggungjawab kita? Kita mesti tanya diri sendiri. Semasa ini kita boleh berdoa sebab Tuhan akan melibat dan akan sembuhkan orang yang kena COVID-19. Tapi lebih lagi, kita mesti bertanya, apakah
punca COVID-19. Kita tahu viral. Tapi secara rohani kita mesti tanya, apakah tanggungjawab saya? Tuhan, adakah masalah ini disebabkan oleh dosa-dosa saya? Dosa-dosa gereja? Kalau Tuhan tunjuk kepada kita sesuatu dosa, kita mesti mengaku. Kita mesti bertobat. Dan kita mesti minta Tuhan mengampunkan dosa saya. Sebagai gereja kita mesti berdoa, kata Tuhan, ampunkanlah gereja kami, supaya kami boleh bersinar sekali lagi. Kami boleh hidup sebagai garam. Ini kita mesti berdoa. Ini wabak sampar ini bukan pertama. Di sini zaman Daud pun sudah ada wabak sampar. Dan bila kita baca di sini, dalam 3 hari, dia kata 3 hari saja wabak sampar. Kita baca 70,000 orang telah mati disebabkan wabak sampar di satu negara Israel, bukan seluruh dunia. Sekarang kita kata, wah ini sekarang beribu-ribu orang. Tapi dalam 3 hari, kita tengok dalam 3 hari 70,000 orang telah mati ini dalam satu negara. Sebab apa? Dosa. Kita baca, walaupun kita tahu sebab Raja Daud telah buat bancian, tapi ayat 1 kata sekali lagi murka Tuhan menyala terhadap orang Israel. Apakah dosa? Mengapa Tuhan murka terhadap orang Israel? Mengapa Tuhan murka terhadap dunia ini? Mengapa Tuhan murka terhadap gereja? Kita mesti bertanya. 70,000 orang telah mati. Dan sekarang Raja Daud, dia pun rasa sedih. Kita baca ayat 17. Ketika Daud melihat malaikat mengajak umat itu, dia pun berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa dan telah melakukan kesalahan. Dia kata aku. Tengok bila dia nampak itu malaikat yang mengajak umat yang sedang membunuh melalui wabak sampah. Dia kata, Tuhan, maafkanlah saya. Maafkanlah saya. Ini yang kita mesti belajar. Sebagai Kristian, kadang-kadang kita pun ambil ringan. Bila kita tahu sesuatu dosa dalam kehidupan kita, kita pun ambil ringan. Macam kita tak, bolehlah. Semua orang pun buat. Semua orang pun tipu. Ini sikit-sikit bolehlah. Ini bukan sikit-sikit bolehlah. Bila kita berdosa, itu dosa. Tak kisah apa orang kata. Bila firman Tuhan kata itu adalah satu dosa, kita sudah langgar perintah Tuhan, kita mesti mengaku dosa itu. Dan minta Tuhan untuk mengampunkan diri kita. Dan Tuhan pun telah mendengar. Dan Tuhan pun telah mengampun Raja Daud dan orang-orang Israel. Dan sekarang kita, ini adalah musim Easter. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Kita boleh menyambut hari Easter tanpa, kita tak boleh lah. Kita tak boleh menyambut hari Easter tanpa Jumaat Agung. Kita telah menyambut Jumaat Agung dan kita telah dengar Yesus telah mati untuk kita sebab dosa-dosa kita. Dan kita bisa dengar Yesus telah mati untuk dosa saya. Saya yang telah berdosa. Saya yang telah salibkan Yesus. Bukan orang Roma. Kita mesti kata, Tuhan, dosa saya yang telah membawa kesusahan untuk Yesus. Dosa saya yang telah membawa Yesus ke atas salib. Dan kita mesti dengar, Yesus mati untuk dosa kita. Dan sekarang, sebab Yesus telah mati untuk dosa kita, dia bersedia untuk mengampunkan kita. Bila kita mengaku dosa kita, dia sedia mengampunkan dosa kita.
Dan dia sedia memberikan kita kehidupan yang baru seperti untuk Raja Daud. Bila dia mengaku dosa dia telah berhenti pembunuhan dan dia telah memberi satu kehidupan yang baru untuk orang-orang Islam. Dan mari baca dari bacaan hari ini yang diambil dari Roma 6. Beberapa ayat mari baca untuk kamu. Roma 6 ayat 5. Jika kita telah disatukan dengan Kristus, Yesus kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semula. Ayat 7. Kerana sesiapa yang telah mati, dia dibebas daripada dosa. Maknanya, kita mesti mati untuk dosa kita. Kita tak boleh hidup dalam dosa. Raja Daud mengaku, dia kata, Tuhan, ampunkanlah saya. Dia selepas dia telah berdosa dengan Bathsheba, dia kata, Tuhan, saya ada dosa, ampunkanlah saya. Dia pun telah bertobat. Kita mesti mau kuburkan dosa-dosa kita. Kita mesti salibkan dosa-dosa kita. Kita mesti mati untuk dosa-dosa kita. Kalau kita nak hidup kehidupan yang baru. Dan mari baca untuk kamu dengan ayat 10. Dengan kematiannya dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya dia hidup kepada Allah. Demikian juga anggaplah dirimu telah mati kepada dosa tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Kita mesti anggap kita mati untuk dosa, kepada dosa. Ini hari Easter, kita menyambut kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah mati untuk dosa kita, dia telah bangkit, dia bersedia untuk memberi kita kehidupan yang baru. Raja Daud telah berdosa, Allah telah bersedia untuk kehidupan, bagi satu jalan yang baru kepada Raja Daud dan orang-orang Israel. Dan bila dia bertobat, Tuhan pun telah mengampunkan dia. Dan kita pun mesti belajar untuk mengaku dosa-dosa kita. Tak kisah apa dosa. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Ini mungkin kita kebencian. Saya tak tahu kalau kamu benci saya. Cemburu, saya tak tahu. Kalau kamu bunuh seseorang, saya tahu lah. Boleh masuk dalam penjara. Betul. Kalau kamu minum tuak sampai jadi mabuk, saya tahu lah. Tapi ada beberapa dosa yang kita buat dalam hati kita. Mungkin kita ingat orang lain yang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Yesus Kristus tahu. Semua rahsia. Tak ada satu yang kita boleh sembunyikan daripada Tuhan. Oleh itu, marilah kita mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita sebagai satu gereja. Minta Tuhan untuk menyembuhkan dunia ini. Kita mesti minta Tuhan. Kata Tuhan, kami yang telah berdosa. Jangan kata dia yang dosa. Dia yang dosa. Mereka yang dosa, bukan. Kami yang telah berdosa. Seperti Nehemia. Kami yang telah berdosa. Ampunkanlah kami. Bagilah kami satu kehidupan yang baru. Mintalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan membawa kesembuhan kepada kita diri sendiri, kepada gereja, kepada negara dan dunia. Ini ke depan yang Tuhan telah janji kepada kita untuk semua yang bersedia untuk mati untuk dosa mereka. Kamu tidak boleh hidup dalam dosa dan juga minta kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kamu dan keluarga. Dan saya berharap hari Paskah ini adalah satu hari yang hari ini satu yang mulia, dan untuk kehidupan kamu pun akan jadi satu hari yang baru untuk kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.